Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada sesi webinar program Jom Kenali Return to Work RTW Perkeso siri keempat 2021 Anjuran Pejabat Perkeso Kuala Lumpur dan cawangan Return to Work bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso dengan kerjasama Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association MASAA pada hari ini. Untuk makluman semua peserta, kod pendaftaran atau link kehadiran adalah seperti di paparan dan juga telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Mohon tuan-puan melengkapkan link kehadiran yang telah diberikan. Webinar akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Diminta semua untuk mutekan mic masing-masing bagi memberikan laluan kepada sesi perkongsian ilmu. Pada petang ini diminta juga pada semua para peserta untuk membuka kamera sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Mustafa bin Rahman, Pengarah Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yang Berusaha Encik Roshaimi bin Mat Rosli, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso,
Yang berusaha Puan Rosmawati binti Mat, Ketua Cawangan Return to Work Perkeso, panel moderator dan panel jemputan khas daripada Perkeso, Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association MASAA dan Hospital Gleneagles Kuala Lumpur. Para doktor, majikan, pekerja dan semua peserta yang mengikuti sesi webinar program Jom Kenali Return to Work RTW Perkeso siri keempat 2021 sama ada melalui Webex ataupun FB di FB Return to Work Perkeso dan FB Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association MASAA. Seperti di paparan ialah tentatif program webinar pada hari ini di mana kita akan dua slot forum dan perkongsian daripada panel moderator dan panel jemputan khas kita khusus kepada pesakit atau pentarung Perkeso yang menghidap spinal cord injury dengan topik Return to Work and Living Well with Spinal Cord Injury SCI. Sebelum kita mulakan sesi webinar, saya ingin menjemput pengurus kes Perkeso Encik Alif Fazali bin Omar bagi bacaan doa. Dipersilakan Encik Alif Fazali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, dengan namamu yang menyembuhkan segala penyakit, dengan namamu yang mencukupkan segala permintaan, dengan namamu yang memaafkan segala dosa. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Ya Rahman, Ya Rahim, curilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Jom Kenali program Return to Work siri keempat 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu, dan kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Alif. Seterusnya saya ingin menjemput yang berusaha Tuan Haji Mustafa bin Rahman, Pengarah Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi memberikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayahnya kita dapat bersua secara maya pada kali ini. Terima kasih kepada saudara Mustaqim Khalid yang menjadi sebagai pemudacara kita pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Cik Alif Fazli sebentar tadi atas memimpin doa untuk kesejahteraan kita bagi kita menelusuri sesi kita pada kali ini. Yang dihormati Cik Rusaimi Mak Rosli, merangkap Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso, Puan Rosmawati binti Mat yang merupakan Ketua Cawangan Return to Work, yang berusaha Cik Muhammad Rizal Muhammad Noor, Pengurusi Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association ataupun lebih ringkasnya MASAA, panel jemputan khas yang akan berbicara berkenaan dengan program kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia dan tempat duka Dr. Tengku Notayah
Untuk Zubir yang merupakan pakar perunding perubatan pemulihan daripada Hospital Gleneagles Kuala Lumpur. Tak lupa juga Puan Hamidah binti Hassan yang merupakan timbalan pengerusi Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association ataupun ringkasnya MASAA. Panel-panel khas daripada wakil pekerja, wakil majikan yang telah pun berjaya menjalani program pemulihan, dan pada ketika ini wakil-wakil pekerja tersebut telah pun kembali semula bekerja. Moderator, para doktor, majikan, pekerja, warga kerja Pekeso dan seluruh peserta-peserta yang mengikuti sesi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keceriaan buat semua. Saya dengan penuh takzimnya ingin menghulurkan rasa penghargaan atas kehadiran saudara-saudari semua ke program yang dijelmakan sebagai Jom Kenali Return to Work ataupun dikenali sebagai juga RTW Pekeso siri keempat tahun 2021. Di bawah kendalian Pejabat Pekeso Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama dengan cawangan Return to Work Sistem Insurans Pekerjaan, yang mana kerjasama erat juga daripada Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association yang lebih dikenali sebagai MASAA sebenar tadi. Sekalun tahniah diucapkan khusus buat urusia program ini di pihak RTW Pekeso itu sendiri serta agensi-agensi kolaborasi bersama pada hari ini. Ya. Atas inisiatif dan seterusnya lonjakan karisma bersama untuk menjayakan satu perkongsian ilmiah yang bakal memberikan maklumat secara dalam talian ataupun secara webinar ini dengan topiknya Return to Work and Living Well with the Spinal Cord Injuries. Sejujurnya kami mengharapkan dengan usaha yang murni sebegini dapat memupuk informasi serta seterusnya membantu lebih ramai lagi pengidap yang terdiri daripada pencarung Pekeso khususnya, orang kelainan upaya, ringkasnya OKU, maupun orang awam yang terkesan dengan penyakit spinal cord injury atau kecederaan saraf tuncat untuk dipulihkan agar dapat semula aktif menceburi bidang pekerjaan. Saudara-saudari sekalian, Pekeso yang berperanan dalam tanggungjawab sebagai penyedia perlindungan keselamatan sosial pada dasarnya telah lama menelusuri dan mendekati pesakit dan juga orang terbencana dalam pelbagai kategori dengan menyalurkan bantuan fizikal, pemulihan dan papasan dalam bentuk keuangan untuk kelangsungan hidup pengidap-pengidapnya, khususnya orang-orang berinsurans Pekeso agar mereka kembali ceria dan dapat menampung kelangsungan kehidupan. Selaras dengan slogan Pekeso itu prihatin, prihatin itu Pekeso, kami peka dengan situasi dan persekitaran kehidupan pada masa ini. Kita faham penularan wabak pandemik COVID-19 ataupun COVID-19 telah merencatkan kehidupan ekonomi dan juga kehidupan kesihatan semasa yang sangat menekan kita semua. Bersama dengan inisiatif yang direncanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat seterusnya dalam konteks memupuk keluarga Malaysia, kami sentiasa berusaha memperluas dan meningkatkan kualiti perkhidmatan selaras dengan peredaran masa yang semakin pantas dan dinamik. Peranan Pekeso dalam merealisasikan intipati RTW ini adalah sangat penting dalam mengembalikan semula pekerja-pekerja yang telah kehilangan pekerjaan akibat daripada kecederaan, hilang upaya maupun diberhentikan oleh majikan masing-masing akibat daripada ledakan pandemik COVID-19. Namun begitu, usaha-usaha terus dijalankan untuk memulihkan mereka-mereka yang mengidap penyakit ataupun untuk mengembalikan semula mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Merujuk kepada tinjauan perwujudan program Return to Work itu sendiri, yang mana ianya mula diwujudkan mulai tahun 2007 lagi, sehinggalah Pekeso telah pun menjangkau ataupun menyambut jubli emasnya pada bulan ini iaitu Oktober 2021. Pada 1 Oktober yang lalu, kita telah sama-sama menyambut jubli emas Pekeso, yang mana kita telah merekodkan seramai 39,115 orang berinsurans Pekeso telah berjaya dipulihkan dan mencapai semula kejayaan di dalam pekerjaan masing. Dan mereka ini seterusnya dapat membina semula kehidupan untuk menampung kelangsungan kehidupan sendiri dan juga keluarga mereka. Dari jumlah itu, kita dapati
seramai 7,606 orang insurans yang masih aktif sedang dalam seliaan pengurus-pengurus kes yang terlatih di pihak PKSU. Dan ini melibatkan OB-OB yang pelbagai status yang juga dikenali sebagai berstatus dalam pemulihan dan berstatus dalam proses pencarian pekerjaan. Berdasarkan data itu, kami juga telah mengenal pasti kategori pesakit yang mempunyai kesukaran untuk menyadari ataupun menyertai semula bidang pekerjaan yang bersesuaian. Yang mana golongan ini memerlukan sokongan multidisiplin, iaitu dari segi kalangan pengedar dalam kategori keilatan yang merupakan satu keusuran yang ketara yang tidak mampu lagi untuk pengedar-pengedarnya untuk menjalani kehidupan normal sebagaimana kita yang mana kita dapat masih lagi menjalani kehidupan secara fizikalnya. Dan dalam konteks ini kita faham sekiranya pesakit keuzuran itu meliputi penyakit neuro seperti stroke yang kita dapati dalam rekod kita masih ada seramai 236 orang. Muscular kata iaitu spinal cord injury ataupun dikenali sebagai chronic back pain, kita masih ada rekod lagi 117 orang. Penyakit mental 75 orang. Pesakit yang mengidap sakit buah pinggan ada 55 orang dan pelbagai lagi penyakit yang mana dalam proses untuk pemulihan di peringkat ataupun diselia oleh pengurus-pengurus kes PKSU yang berkaliber. Sehubungan dengan itu, saya harapkan sesi webinar ini adalah sebagai satu jambatan ataupun satu platform untuk menghubungkan pengurusan pertanyaan pelanggan khususnya kepada peserta-peserta di bawah program Return to Work PKSU atau orang awam yang mempunyai isu berkaitan dengan hilang upaya untuk mendapatkan pelbagai informasi dan maklumat bagi sokongan berterusan dari segi pemulihan, psikologi, pekerjaan, kebajikan dan kehidupan dalam komuniti semasa. Selain itu, ianya juga bertujuan merapatkan saf penyedia-penyedia perkhidmatan yang seterusnya dapat memperluas dan memperkukuhkan jaringan kolaborasi antara PKSU dengan interagensi yang melibatkan agensi-agensi kerajaan, NGO, persatuan-persatuan yang terlibat dalam aspek pengurusan hilang upaya dan juga penyedia-penyedia pekerjaan. Melalui perkongsian pelbagai agensi ini adalah diharapkan peserta dapat mengetahui saluran-saluran yang tepat dalam mengembangkan lagi potensi diri mereka ke tahap yang lebih optimal. Saudara-saudari sekalian, sesi webinar ini juga akan menampilkan sesi perkongsian testimoni kes dan pengalaman sebenar daripada pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan saraf tunjang atau peserta-peserta yang telah pun mengikuti program RTW PKSU yang kita kenali sebagai RTW Survivor yang berjaya mengharungi berbagai cabaran dan dugaan setelah mengalami limitasi akibat daripada kecederaan ataupun penyakit yang dihadapi. Diharapkan melalui program ini, ianya dapat memberi inspirasi kepada lebih ramai golongan yang hilang upaya di luar sana ataupun orang kurang upaya khususnya untuk dipulihkan serta kembali produktif dalam pasaran pekerjaan yang ada pada ketika ini dan juga untuk masa-masa di berikutnya. Difahamkan juga sesi ini akan diadakan dalam 10 sesi ataupun dalam 10 sisi. Jadi, sepanjang tahun 2021 ini, dengan berbagai topik menarik berkaitan dengan pengurusan hilang upaya dan perkongsian kerjasama interagensi akan dikongsikan kepada semua bersama dengan panel-panel yang berpengalaman dan berinformasi tinggi dalam kepakaran masing-masing. So, saudari boleh lihat dari segi dalam bentuk paparan email yang telah pun disediakan tadi, di mana pakar-pakar ini akan berkongsi bersama kita untuk menterjemahkan balik ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat yang ada berkenaan dengan program-program yang tepat dan bertepati untuk pembinaan semula secara fizikalnya dan juga kehidupan di masa yang berikutnya. Untuk makluman semua, 3 siri program yang telah diadakan sebelum ini dan juga pada hari ini merupakan siri yang keempat. Oleh itu, diharapkan semua peserta dapat terus mengikuti program-program dan siri-siri perkongsian seperti ini. Ianya bukan sahaja mampu memperluaskan pelindungan keselamatan sosial kepada semua pekerja, majikan, malahan dapat juga membantu meningkatkan pengetahuan dan kualiti hidup. Akhir kalam, bagi semua pihak pengurusan PKSU, khususnya PKSU Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih di atas komitmen yang tinggi daripada PKSU itu sendiri dan juga daripada Malaysian Spinal Cord Injury
Advocacy Association ataupun MASAA, saudara-saudari semua yang telah pun sama-sama melibatkan diri dalam sesi-sesi ini dan juga sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih dan sabar kepada pihak Urustia dan semoga program ini membuahkan outcome yang boleh menghadirkan sinar dan keceriaan kepada semua pihak yang terlibat. Sejujur dengan itu, saya sekali lagi mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, mengucapkan selamat memaju jaya kepada semua yang terlibat dan semoga apa-apa program, apa-apa input yang dimasukkan ini membuktikan satu mutiara yang sangat indah untuk semua, terutamanya golongan-golongan yang terkesan daripada spinal cord injury. Sehubungan dengan itu, saya sekali lagi mengambil kesempatan. Terima kasih atas pelibatan semua. Semoga kejayaan mengiringi kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, sebelum kita meneruskan sesi webinar kita pada petang ini, diminta semua peserta untuk membuka kamera masing-masing bagi tujuan bergambar bersama pengarah Pejabat Perkeso Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Ketua Cawangan, panel penceramah, jemputan khas dan semua peserta yang menyertai program ini. Baiklah, mohon bersedia ya semua. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan sesi slot webinar kita dalam masa beberapa minit sahaja lagi. Diharapkan semua peserta dapat terus kekal bersama kami sehingga ke akhir program kerana pelbagai perkongsian yang menarik akan dikongsikan. Selain itu, tuan-puan juga berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik bagi kuis trivia dan cabutan bertuah yang telah disediakan. Jadi teruskan kekal bersama kami. Diingatkan juga sekali lagi agar semua peserta dapat pastikan mic anda dalam keadaan mute dan buka kamera masing-masing bagi memudahkan interaksi antara peserta, moderator dan panel jemputan. Pada masa yang sama, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, boleh dikemukakan di ruangan chat atau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, secara terus boleh gunakan fungsi raise hand atau kumpulkan soalan tuan-tuan dan puan-puan di penghujung sesi Q&A di penghujung slot nanti. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada 2 sesi slot. Kita akan ke slot forum yang pertama dahulu dengan tema kembali bekerja dengan spinal cord injury, SCI. Saya kira panel moderator pertama kita telah bersedia ya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan panel moderator kita pada hari ini. Panel moderator kita yang pertama ialah Encik Abdul Muiz bin Abdul Halim. Beliau adalah Ketua Unit Psikologi Support and Social Wellbeing, Pejabat Sistem Insurans Perkeso. Beliau merupakan graduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Beliau mempunyai sarjana muda dalam bidang psikologi dan kaunseling. Beliau juga merupakan kaunselor bertauliah dalam Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga ahli majlis eksekutif. Beliau juga merupakan kaunselor bertauliah dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga ahli majlis eksekutif dan ahli seumur hidup Persatuan Kaunseling Malaysia.
kini bertugas sebagai Ketua Unit Psikologi Support Social Wellbeing Cawangan Return to Work Perkeso. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Abdul Halim untuk mengendalikan slot forum yang pertama. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Tuan pengacara majlis yang juga merupakan sahabat saya, Encik Mustaqim, yang berusaha Tuan Pengarah Negeri, Encik Mustafa Draman, yang saya hormati Puan Rosmawati, Ketua Cawangan Return to Work Perkeso, yang saya hormati Puan Nurul Nadia, Ketua Negeri Cawangan Return to Work Pejabat Perkeso Negeri KL, dan juga yang saya alu-alukan tetamu-tetamu kita yang hebat-hebat pada hari ini, yang bahagia Datin Paduka Dr. Tunku Nur Takyah binti Tunku Zubir, atau pakar perunding perubatan di Hospital Glen Eagle, dan juga kita ada tetamu kita Puan Hamidah binti Hassan, Timbalan Pengurusi Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association ataupun MASA, dan juga rakan-rakan kita yang bersama dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah hari ini kita petang Khamis kita yang mulia pada 21 hari bulan Oktober, kita dah menghampiri ke penghujung tahun, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertukar tahun. Setakat ni itulah kita selama ni mungkin kita hanya duduk di rumah, dan kita mungkin sepanjang tempoh PKP ini banyak perkara yang tidak boleh kita lakukan. InsyaAllah saya difahamkan juga kita juga peratusan vaksin kita telah mencecah 95% lebih lah kalau tak silap saya, untuk dos kedua bagi orang dewasa lah. Setakat semalam lah yang saya lihat, mungkin statistik hari ini saya tak pasti, mungkin lebih dari 96 ataupun 99, menghampiri 100%. Jadi kita akan beralih ke fasa endemik daripada fasa pandemik yang selama 2 tahun ini. Hampir 2 tahun kita berada di fasa pandemik, dan kita akan beralih ke fasa endemik. Pelbagai perkara yang mungkin kita akan lalui, dan mungkin kita juga akan rindui tempoh-tempoh berkurung dan sebagainya, dan juga kita amalan norma baru akan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita lah selepas ini. Terima kasih juga lah kepada, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk menjadi moderator pada petang ini. Kita bersama dengan ahli panel yang hebat-hebat lah pada petang ini. Kita mempunyai seorang bekas ataupun survivor kepada penyakit SCI, spinal cord injury, ataupun yang kita panggil kecederaan saraf tunjang, di mana beliau telah mengalami kemalangan sekitar 20 tahun yang lalu ataupun 22 tahun yang lalu lah. Jadi kita mungkin pada petang ini kita akan mendengar berkaitan dengan perkongsian beliau sendirilah, bagaimana beliau mengalami kemalangan, dan juga bagaimana beliau bangkit menjadi seorang yang mungkin sekarang ini boleh kita katakan beliau menjalani kehidupan yang normal, yang kita boleh anggap sebagai satu perkara yang luar biasa lah, sesuai dengan tema kita ataupun tema lagu kita pada awal tadi, tema luar biasa. Jadi mungkin bersama dengan kita juga kita ada seorang pakar daripada sudut pengurusan kes di Perkeso, iaitu Puan Nurul Nadia, Ketua Negeri bagi Cawangan Return to Work Perkeso Negeri KL. Jadi dengan dua panel kita yang hebat-hebat pada petang ini, jadi mungkin kita akan mendapat lebih pengetahuan berkaitan dengan penyakit SCI itu sendiri daripada Encikku Ghazali, dan juga mungkin Puan Nurul Nadia nanti akan bercerita tentang mungkin apakah faedah-faedah yang ditawarkan oleh PESO, dan juga mungkin apakah pertolongan-pertolongan yang boleh kita bantu pencarian pekerjaan, penempatan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita harap program kita pada petang ini berjalan dengan lancar.
sehingga kalau tak silap saya sehingga pukul 3.30 kita ada lebih kurang 1 jam. Jadi kata apa, sekiranya mungkin kalau ada tuan-tuan perempuan mempunyai apa-apa soalan yang ingin ditanya kepada Encik Puz Ghazali sendiri, mungkin kita boleh simpan di akhir, di penghujung slot kita pada petang ini. Ataupun tuan-tuan perempuan boleh juga menaik soalan di ruangan chat untuk mungkin saya akan kumpulkanlah soalan tu nanti untuk kita tanyakan di penghujung siaran kita nanti. So insyaAllah kita teruskan dengan slot pertama kita, di mana saya ingin menjemputlah Encik Pu Ghazali sendiri, seorang pembantu takbir di bahagian siasatan dan pengurusan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Melong. Jadi setakat itu saja kot saya punya pengenalan. Mungkin Encik Pu Ghazali sendiri nanti boleh menerangkan atau menceritakan berkaitan dengan latar belakang diri Encik Pu Ghazali lah. So dengan tidak membuang masa, saya serahkan kepada Encik Pu Ghazali untuk berceritakan tentang sejarah, latar belakang kemalangan dan juga mungkin isu-isu yang berkaitan dengan psikologi ataupun emosi yang beliau hadapi dalam tempoh pemulihan sejak daripada kemalangan, kejadian kemalangan yang berlaku 20 tahun yang lalu, dan sehinggalah ini beliau mungkin seorang yang sudah bekerja dengan bahagian Ibu Pejabat Polis di daerah Temelong. So saya serahkan kepada Encik Pu Ghazali untuk mungkin menerangkan sedikit kaitan dengan Encik Pu Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muiz. Boleh betul Encik Muiz. Okey. Dan selamat petang kepada semua yang bersama. Saya Ghazali Yaakob, sama seperti anak kecil yang lain, lahir dalam keadaan sihat. So pembesaran saya pun sama macam orang lain jugalah, pergi sekolah. Lepas tu last saya belajar dekat Politeknik Kuantan. So selepas tamat pengajian, sebelum tamat pengajian lagi, maknanya saya mula bekerja selepas tamat peperiksaan SPM pada tahun 1993 di kilang Cycle and Carriage Petaling Jaya yang ada logo Mercedes besar tu kan. Kalau boleh saya nak share slide saya dulu sekejap. Macam mana nak ambil slide juga tak tahu ni. Baik, okey. Dapat share slide Cikgu? Boleh je. Boleh ya? Dia tengah download. Dia tengah upload. Okey. Baik. Okey. Okey. Seperti yang sedia maklum tadi, saya Ghazali berumur 45 tahun hari ini. Alhamdulillah ini saya bertugas sebagai pembantu takbir di Polis Diraja Malaysia Temelong. Pendidikan akhir saya sebagai
untuk CJ Kejuruteraan Mekanikal sebelum kemalangan, dan selepas kemalangan saya sambung untuk CJ Kemahiran Sistem Komputer Tahap 2 di Kolej ISDA Temerloh Pahang. Okey, hari ini saya dengan keadaan berkeseroda ni, tentu kita perlu ada kumpulan yang mirip keadaan kita untuk kita terus berdiri teguh lah. Alhamdulillah, mula-mula saya berkenalan dengan Perwira K9, kemudian PSPT dan Masya, Pestron Pahang, Kelab Tempin Bolim, Persatuan Pengguna Kursi Roda, antara yang terbaru sekarang ni bersama MASA dan Persatuan Orang Kurang Upaya Bentung. Sejarah saya mula bekerja ialah pada tahun 1993. Ketika itu selepas saya SPM lah. Masa tu dengan gaji RM250 sebulan, saya rasa wow, ini kalau untuk sara anak bini pun ni teruk juga ni kan. Jadi bila dapat keputusan SPM, alhamdulillah saya boleh sambung belajar, dan bila habis belajar saya terus bekerja di Samsung Electron Spices di Sungai Gadut ni 9. Saya cuma sempat bekerja lebih kurang dalam setahun 7 bulan. Kemudian saya alami kemalangan dengan motosikal. Dan selepas tu 6 bulan saya ditempatkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dan selama tempoh 6 bulan tu orang kata memang tempoh pemulihan lah. Untuk kecederaan, untuk kecederaan fizikal dan emosi kan. Tapi itulah, bila doktor kata saya kena balik kampung selepas rawatan apa semua, lagi satu emosi yang timbul lah, macam mana saya nak balik kampung kan. Rumah kampung, duduk setahun saya duduk di kampung tanpa ke mana-mana sebab rumah kampung macam Cik Muaz faham, bertangga tinggi kan. Jadi kita yang kalau berkeseroda memang tak boleh nak ke mana lah. Tapi dalam tempoh setahun tu pun saya dalam keadaan yang sangat sakit lagi. Jadi saya tak boleh buat apa pun dengan keadaan sendiri. Jadi masa tu jiwa sangat tertekan lah. Sebab bila kita dulu boleh berlari, boleh berjalan sendiri, mandi apa, urus diri sendiri kan. Tiba-tiba kita hilang hampir 90% keupayaan tu lah. Waktu tu kita dah macam kampung. Masa tu ibu bapa pun, keluarga pun tak dapat terima kita tak boleh pulih. Jadi dalam tempoh 5 tahun saya pergi berubat ke mana-mana je. Orang kata, oh kat sini boleh berubat, kat sini boleh rawat kita kan, kat sini boleh sembuh kita. Sehingga satu masa tu saya cakap dengan mak saya reda dengan keadaan diri saya. Maknanya saya tak nak sihat, tapi saya kena terima apa yang ada dengan keadaan diri saya sekarang lah. Masa tu saya dah boleh berkeseroda sendiri. Benda tu, proses tu berlaku bila rumah ataupun ruang untuk saya tu siap. Maknanya daripada rumah kampung tu saya tambah sikit ruang untuk saya urus diri senang. Macam buat bilik lah kan. Ada bilik air. So kita boleh uruskan diri kita sendiri. So waktu tu dah timbul kesedaran untuk kata
saya perlu berdikari lah selepas ni. Apa pun benda tu tak berlaku macam tu je lah. Mula-mula sekali 2004, tahun 2004 saya bertemu dengan pengarah PKSO Pahang ketika tu Tuan Haji, apa saya tak ingat lah, tahun 2004 tu. Bersama dengan pengurus PKSO Temeloh, Tuan Abu Hurairah ketika tu. Jadi Tuan pengarah PKSO Pahang dia tengok keadaan saya, dia kata, kenapa awak tak cuba majukan diri, cuba belajar sesuatu supaya awak boleh perbaiki lagi keadaan diri, maknanya pendapatan apa semua kan. Masa tu saya hanya penerima pencen kilat RM860 sebulan. Lepas tu dia kata kalau you nak belajar pun tak apa, jangan risau, kos semua kita tanggung, dia kata. So hari yang sama saya round Temeloh, saya tengok apa yang boleh saya cuba dapatkan. Saya berhenti dekat Kolej di Sedar, dia Kampung Awak, Kolej di Sedar Kampung Awak, tapi alamat dia Temeloh. Dan alhamdulillah pihak Kolej di Sedar sudi menerima saya dengan berkursi roda, walaupun fasiliti dia memang tak mesra kursi roda. Sampaikan pihak pengurusan minta ketua kelas yang akan saya duduk bersama tu untuk beri persetujuan. Okey, saudaraku Ghazali nak join the class, boleh tak sahabat-sahabat semua ni bantu dia untuk habiskan kursus. Alhamdulillah 6 bulan saya bersama dia orang, saya dapat tamatkan kursus dengan jaya lah. Dan dalam tempoh tu saya dapat pula jemputan daripada perwira K9 untuk kursus berkursi roda. Saya dah berkursi roda tapi tanpa kursus. So kali ni perwira K9 jemput untuk hadir kursus berkursi roda anjuran PPUM di bawah Prof Nazirah ketika itu, Dr. Nazirah, yang diadakan di PIPP Bangi atau Pusat Latihan dan Pelaksanaan Bangi macam tu. Selama 5 hari. Alhamdulillah selepas 5 hari di Bangi tu, saya balik dalam keadaan yang sangat berkobar-kobar lah. Wow, maknanya aku bukan mati, tapi aku boleh sambung lagi kehidupan aku selepas ni kata. So saya sampai rumah, saya cuba hubungi kawan-kawan yang ada kontak untuk dapatkan kerja. So dalam setahun lebih jugalah saya berusaha tu. Akhirnya 2007 saya dapat bekerja sebagai kerani data di Syarikat Redicare Hospital Temeloh. Alhamdulillah 9 bulan saya di sana. Dalam tempoh tu juga pada 2007 tu mantan Perdana Menteri kita Tun Abdullah Budawi mengumumkan 1% peluang pekerjaan untuk OKU di dalam sektor awam. Jadi saya tak dengar-dengar, saya terus cubalah apply. Alhamdulillah pada 2008 dalam bulan 4 tu, awal bulan, pihak PDRM hubungi saya mengatakan adakah saya bersetuju untuk menyertai PDRM, dan alhamdulillah saya terus terima dan sehingga hari ini pada 2008-2013. Sorry, bercakap lupa slide saya tadi. Ini Kolej di Sedar tu. Maknanya cikgu dah bekerja dengan PDRM hampir 13 tahun ya. Sejak dari 2008 sehingga sekarang alhamdulillah. Betul. Tempoh yang agak lama juga tu. Bagus. Betul. Dan ni sebab di PDRM lah. Di PDRM ni bersama sebahagian daripada kaki tangan lah.
Ini yang berbaju biasa ni semua kakitan awam. Yang beruniform tu dah tentunya anggota lah. Dan alhamdulillah sepanjang tempoh 13 tahun ni saya dapat 2 pencapaian hebat dalam hidup saya lah saya kira. Di dalam jabatan saya dianugerahkan dengan anugerah peringkat APC, anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Cemerlang. Dan kemudian Ketua Polis Negara pun sampaikan juga anugerah pekerja cemerlang juga pada 2017 18 macam tu lah. Ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat. So sebenarnya bila kita dah mula ada keyakinan untuk berdikari, lepas tu bila kita dah ada pendapatan, ada kewangan sendiri, dalam perkongsian dengan sahabat-sahabat, jadi timbul keyakinan untuk berumah tangga lah selepas tu. Pada 2012 saya sebelum tu lagi saya dah berkenalan dengan Rozila Mustafa, isteri saya sekarang ni, di dalam Persatuan Spaniel Pantai Timur. Dan 2012 kami berkahwin sehingga sekarang insya-Allah sampai ke syurga. Amin. Dan amin. Dan selepas berkahwin tu kami mencuburi diri dalam sukan para. Saya bermain champion bowling bersama isteri. Tapi antara kami dia lagi hebat lah sebab dia sekarang wakil Malaysia kan. Saya setakat wakil negeri je. So alhamdulillah lah. Terima kasih kat dia sebab beri sokongan kat saya dan sanggup hidup bersama lah. Apa pun lagi yang saya ingin kongsikan jugalah, saya rasa dalam tempoh ni apa yang saya minta lah. Sokongan daripada keluarga, sokongan daripada sahabat, sokongan daripada kerajaan. Saya kira kerajaan lah sebab Perkesu pun sebahagian daripada kerajaan kan. Jadi saya rasa kalau hari ni macam hidup saya sendiri pun, sebahagian hidup saya pun ditaja oleh Perkesu lah saya rasa. Kalau daripada pampers, pakai buang, kondom, kencing, tiup kencing, beg kencing, kursi roda, nak mandi, katil, tilam, cushion roho, kursi roda yang saya guna sekarang ni, semua daripada Perkesu. So kalau Perkesu ambil semua balik, mana terduduk lah saya kat atas lantai kan. Dan makluman semua jugalah. Pada saya lah, OKU seperti saya ni boleh hidup bebas sekarang ni dengan kemudahan yang ada. Yang penting sekali dalam keadaan saya yang SCI ni ialah kemudahan kursi roda yang tepat dan sesuai untuk kegunaan harian. Contoh yang saya nak kongsikan, sekarang ni saya gunakan kursi roda daripada OA Engineering, keluaran daripada Jepun. Saya dah guna kursi roda ni sejak 2012 saya rasa. Yang saya terima daripada Sokso. Memang kursi ni kalau umumnya saya pergi mana-mana je diorang akan kata, wah cantik, canggih apa kan. Tapi kalau dekat Jepun benda ni biasa sebab memang syarikat OX ni dia bina kursi roda ni untuk Jabatan Kebajikan Jepun bagi kepada semua dia punya kalau Sokso orang ambil insurans lah kan. So lain pun yang
yang berkeperluan lah kalau di Jepun kan. So bukanlah nak kata lebih-lebih sangat pasal kursi roda ni kan, tapi peralatan yang seperti ni memang membantulah untuk kita yakin diri. Lepas tu bila dia dah kecil, comel, ringan, dengan keadaan kita yang tinggal dua kerat ni amat membantulah untuk meneruskan kelangsungan hidup tu kan. Cuba Cik Muiz bayangkan kalau satu hari tu 10 tempat saya kena pergi. 10 tempat tu saya perlu turun kereta, naik kereta, turun kereta, naik wheelchair, lepas tu nak balik pula naik kereta, nak simpan wheelchair. Kalau yang kursi roda pertama daripada Sok-Sok Bantek yang Sok-Sok bekalkan tu, jawabnya saya rasa hari ni saya masih dekat rumah lagi mengharapkan bantuan. Itulah bezanya apa yang saya terima daripada Teso pada waktu ni. Terima kasih banyak Sok-Sok kerana sanggup menyokong kami yang begini untuk meneruskan kehidupan. InsyaAllah. Itu daripada saya. Assalamualaikum. Sama-sama tuan. Jadi itulah perkongsian yang sangat luar biasa daripada Encik Ku Ghazali, di mana saya melihat beliau memang orang yang cekal dalam kehidupannya dan juga sangat bermotivasi lah untuk orang kata apa, melangsungkan kehidupan normal lah. Jadi kalau tanpa orang kata apa, semangat yang begitu, mungkin kita ni kadang-kadang kalau kita tidak ada mempunyai semangat yang orang kata apa, ingin kembali kepada kehidupan, walaupun kalau mungkin tidak 100% tetapi mungkin kehidupan yang lebih baik, maksudnya boleh bekerja, dan sehingga Encik Ku Ghazali pun telah mempunyai apa pasangan hidup sekarang ni ya. Jadi alhamdulillah lah, saya sangat teruja lah dengan kecekalan dan juga semangat yang dimiliki oleh Encik Ku Ghazali ni. Jadi mungkin sokongan itu yang di peringkat awal tu mungkin yang kebanyakannya mungkin datang daripada ahli keluarga sendirilah Encik Ku Ghazali ya. Saya assume mungkin keluarga sangat membantu, dan juga mungkin daripada rakan-rakan yang rapat yang sentiasa memberikan sokongan, dan juga mungkin daripada aktivis-aktivis seperti yang Cik Ku Ghazali sebutkan tadi, daripada beberapa persatuan-persatuan perwira K9 dan sebagainya ya. Jadi itulah yang menyuntik semangat kepada Encik Ku Ghazali untuk meneruskan kehidupan, sehinggalah sekarang ni dah 13 tahun pun bekerja dengan PDRM. InsyaAllah boleh pergi sampai 65, 60 sampai pencen ya. Wah. InsyaAllah agak macam tu lah. Dan terus cemerlang lah. So mungkin kita tidak akan tinggalkan dulu kisah-kisah menarik Ku Ghazali ni, Encik Ku Ghazali. Kita akan pergi pula kepada Puan Nurul, panel kita yang kedua. Nanti kemudian mungkin kita akan kembali semula kepada Encik Ku Ghazali kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya. So Puan Nurul Nadia adalah merupakan Ketua Negeri Cawangan Return to Work KL. Beliau sedikitlah latar belakang, sedikit bio sebelum saya serahkan kepada Puan Nurul Nadia. Beliau berpengalaman selama 12 tahun di Cawangan Return to Work dalam pengurusan hilang upaya dan juga proses return to work. Dan juga beliau memiliki kelayakan CDMP, Certified Disability Management Practitioner ataupun Professional, dan juga mempunyai kelayakan dalam bidang occupational therapy occupational therapy. So mungkin saya akan bertanya, kalau Puan Nurul Nadia mungkin ada slide ke, ataupun kalau ada slide pun tak apa, saya lontarkan soalan pertama saja dulu. Nanti mungkin Puan Nadia akan teruskan dengan penerangan ya. So mungkin Puan Nadia boleh terangkanlah berkaitan dengan faedah atau kemudahan yang disediakan oleh Teso bagi membantu golongan pekerja yang mengalami kecederaan spinal cord injury ini ya, untuk pulih dan juga kembali semula bekerja. Mungkin saya serahkan kepada Puan Nadia.
Baik. Okey, terima kasih Encik Muiz. Boleh dengar ya suara saya? Boleh Puan. Okay, alright. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Muiz di atas sesi moderator dan juga sesi pengenalan saya tadi, dan juga terima kasih juga kepada rakan panel tadi, Cikgu Ghazali, di atas perkongsian kisah yang sangat menarik saya rasa. Dan kami sendiri di Perkeso sebagai pengurus kes juga memang sering kali kita belajar dan juga terinspirasi dengan kisah-kisah daripada kita punya orang berinsurans sendiri sebenarnya ya. Dan saya terus sahaja kepada soalan lah ya, seperti apa yang Cik Muiz maklumkan tadi, di mana apa faedah ataupun kemudahan ya yang mana mungkin Perkeso boleh berikan khusus kepada pesakit-pesakit yang hilang upaya ataupun lebih menjurus kepada pesakit-pesakit spinal cord injury lah ya, yang kita menjurus pada topik kita pada hari ini. So mungkin sebelum saya terangkan kepada faedah dan kemudahan kan, mungkin sebelum tu saya maklumkan jugalah, mungkin ada yang ramai juga yang dah tahu pada 1 Oktober yang lalu sebenarnya Perkeso telah menyambut ulang tahun kita punya sambutan Jubilee Emas Perkeso yang ke-50 tahun kan. So kalau kira daripada 1971 sampai 2021 ni kita telah berkembang daripada bukan sahaja mungkin kalau sebelum ni orang mungkin melihat Perkeso hanya memberi pampasan semata-mata, tetapi dalam tempoh 50 tahun ini kita telah berkembang dengan lebih meluas lagi. Bukan sahaja pampasan tapi kita juga cover untuk pemulihan dan juga kita bagi juga perkhidmatan pekerjaan kepada kita punya pencarum-pencarum Perkeso kita lah. Dan kalau ikutkan di Perkeso, kita bermula dengan hanya satu akta je Encik Muiz kan. Seperti makluman semua juga, kita hanya ada satu akta Kesempatan Sosial Pekerjaan 1969, kita panggil akta 4. Yang ini mungkin akta yang sering kali didengarlah oleh mereka yang biasa berurusan dengan Perkeso, yang mana mungkin ada kemalangan, penyakit dan sebagainya, membuat tuntutan di bawah skim bencana pekerjaan ataupun skim keilatan. Dan pada 2017 kita telah wujudkan satu lagi akta, telah melaksanakan satu lagi akta Perkeso, kita panggil akta Kesempatan Sosial Pekerjaan sendiri. Ya, pada 2017, akta ini di mana kita memberikan perlindungan dan kemudahan kepada kita punya pencarum-pencarum Perkeso yang bekerja sendirilah. Sekiranya ada kemalangan semasa bekerja sendiri tersebut juga mendapat perlindungan daripada Perkeso. Dan yang terkini iaitu pada akta yang ketiga, iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, di mana kita memberi perlindungan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Yang ialah sesuai juga dengan keadaan pandemik kita sekarang ni kan, dari segi pelaksanaan sistem ini, di mana ramai mungkin di kalangan majikan ataupun pekerja yang gulung tikar, tutup operasi dan sebagainya akibat pandemik dan sebagainya. So ramai juga pekerja yang kita lindungi di bawah atas sistem insurans pekerjaan dan juga mendapat kemudahan di bawah inilah. Dan kalau kata kita nak menjurus kepada mereka yang hilang upaya akibat spinal cord injury ataupun mana-mana hilang upaya, kebiasaannya perlindungan kita adalah di bawah yang pertama tadi, Akta Kesempatan Sosial Pekerjaan 1969. Mungkin pihak universiti boleh kongsikan the next slide ya, disediakan. Ini adalah dua skim yang mana kita cover di bawah Akta Kesempatan Sosial Pekerjaan, iaitu skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. So saya just brief sedikit apa tu maksud skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan lah ya. Skim bencana pekerjaan ni adalah apa-apa kemalangan ataupun penyakit yang berkaitan dengan kerja. Maksudnya nak pergi balik kerja kemalangan, di tempat kerja terjatuh dan sebagainya, itu dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan. Dan satu lagi juga saya rasa sering juga didengari oleh kita punya mereka yang sering berurusan dengan Perkeso, iaitu skim keilatan. Skim keilatan ni apa-apa kemalangan ataupun apa-apa kondisi penyakit mungkin boleh diubati ataupun mungkin tidak boleh diubati, yang menyebabkan dia hilang kefungsian dirinya ataupun ketidakupayaannya lebih daripada upayanya. Jadi kalau mana-mana pencarum Perkeso yang mengidap keilatan, dia akan memohon di bawah skim keilatan. So bagi mereka yang spinal cord injury ni, kita lihatlah apa punca dia mendapat spinal cord injury ya. Pelbagai punca, contoh macam Cikgu Ghazali tadi sebabkan kemalangan dan sebagainya. Jadi kebiasaannya bila kemalangan dan sebagainya tu, dia boleh mohon jika berkaitan dengan kerja, dia boleh mohon di bawah skim bencana pekerjaan. Tapi sekiranya sebab kemalangan ataupun sebab dia dapat spinal cord injury itu bukan disebabkan oleh kemalangan berkaitan dengan kerja, contoh disebabkan penyakit ataupun daripada kecil dan sebagainya, kebiasaannya kita akan lihat caruman dia, kita punya pencarum, dan kita akan bantu di bawah skim keilatan. Ya, tapi apa yang lebih penting sebenarnya kita nak tekankan, walaupun kita memberi perlindungan
dari sudut pempasan, kita memberi perlindungan lebih lagi daripada pempasan sebenarnya. Dan yang hari ini yang kita nak tekankan adalah kepada kemudahan pemulihan jasmani dan vocational yang mana kita berikan di bawah program Return to Work Perkeso. Ya, so program Return to Work Perkeso ni adalah satu program rawatan pemulihan dan juga pengurusan hilang upaya yang kita menggunakan pendekatan biopsychosocial dan juga multidisciplinary. So kita Perkeso kita tidak bergerak seorang dirilah kerana kita bekerja sebagai dalam satu pasukan di mana kita panggil pasukan RTW ini terdiri daripada pengurus kes Perkeso yang akan menguruskan kes-kes mereka yang hilang upaya ini sama ada akibat spinal cord injury ataupun mana-mana hilang upaya yang membuat tuntutan kepada Perkeso dan kita bantu untuk dipulihkan dan juga kembali semula bekerja. So dalam proses kita nak bantu untuk kembali semula bekerja dan sebagainya tu dia ada banyak peringkat lah ya. Kebiasaannya yang pertama sekali kita nak tahu beliau ni boleh kembali bekerja ataupun tidak, kita akan buat sesi penilaian awal. So bila kita buat sesi penilaian awal bersama dengan pencarum Perkeso ataupun pesakit dan sebagainya, kita boleh menilai apa dia punya kekuatan dan kelemahan. So daripada situ kita akan merancang macam mana kita nak bantu pencarum ini untuk kembali semula bekerja. Dan dalam sudut perancangan pemulihan tu nanti kita akan lihatlah pelbagai aspek yang mana kita akan lihat. Satu dari segi keadaan rawatan dia bagaimana, adakah dari segi sudut rawatan tersebut adakah kita belum mengadakan perbincangan bersama dengan doktor merawat. Kita nak tahu apakah dari segi rawatan pemulihan yang diperlukan, dari segi pembekalan alatan pemulihan yang diperlukan. Contoh macam Cik Ghazali maklumkan juga tadi, juga disyorkan untuk beberapa alatan pemulihan kan, ada kursi roda, ada urine bag dan sebagainya. So sekiranya disyorkan oleh pihak doktor merawat memerlukan pemakaian ataupun pembekalan alatan pemulihan tersebut, Perkeso juga turut akan membekalkan kepada pihak pencarum. Dan lepas kita dari sudut pembekalan alatan, kita juga bantu kita punya pencarum-pencarum Perkeso untuk menjalani pemulihan secara intensif. Kalau ikutkan di bawah program RTW, kita ada sebenarnya banyak sebenarnya, ada 100 lebih buah panel RTW di seluruh Malaysia yang mana sekiranya pesakit-pesakit ini memerlukan rawatan pemulihan yang intensif, kita boleh rujuk kepada panel-panel kita untuk menjalani rawatan secara intensif. Dan pada masa yang sama saya rasa ramai juga pernah dengar ya berkaitan dengan kita ada wujudkan satu pusat rehabilitasi Perkeso. Saya rasa mungkin ramai dekat sini yang biasa mendapatkan rawatan di Perkeso, kebiasaannya akan menjalani rawatan di pusat rehabilitasi Perkeso di Melaka. Ya, pusat rehabilitasi Perkeso di Melaka ni adalah satu pusat rawatan yang mana very comprehensive. Kita one stop center lah, kita tubuhkan pada 1 Oktober 2014 ya, di mana sebuah pusat rehabilitasi bertaraf antarabangsa, dia di Air Keroh Melaka, berkeluasan dalam 44 ekar dan lokasinya adalah di Bandar Hijau Hang Tuah Melaka. Dan pusat selain daripada di Melaka, kita juga ada beberapa pusat satelit PRP lah yang kita boleh berikan rawatan pemulihan kepada kita punya pencarum-pencarum Perkeso yang memerlukan rawatan pemulihan. So kebiasaannya dalam sudut apabila pengurus kes ini ingin menguruskan sesuatu kes tersebut, bukan sahaja kita beri kepada faedah pampasan, pemulihan, rawatan dan juga kita beri juga dari sudut perbincangan bersama dengan majikan. Kalau kita lihat dari sudut yang awal tadi tu kan, bila kita nak kembalikan seseorang bekerja tu mungkin selepas pemulihan sama ada dia ada pekerjaan, dia masih lagi ada pekerjaan ataupun tiada pekerjaan. So kalau sekiranya seorang pekerja itu masih lagi ada pekerjaan, contoh kalau sekiranya pekerja itu masih dalam cuti sakit dan sebagainya kan, kita nak bantu balik semula bekerja, pengurus kes ni akan berbincang dengan pihak majikan untuk kita kena pasti macam mana keadaan persekitaran kerja tersebut, macam mana nak menyesuaikan keadaan kondisi pesakit dan juga di tempat kerja, apa dari segi halangan-halangan yang mungkin timbul, dan dari situ kita akan bincang secara bersama antara pihak Perkeso, pencarum Perkeso tersebut dan juga pihak majikan ataupun pihak doktor yang merawat juga ada juga terlibatlah dalam sesi perbincangan tersebut bagi memastikan pekerja ini boleh kembali bekerja dengan sihat, cepat dan selamat. Okay. Dan selain itu juga ya, mungkin kita boleh kongsikan jugalah kepada semua yang berada di sini macam kalau sekiranya memerlukan dari segi latihan vocational ataupun dari sudut
Ialah bila kita nak kembali bekerja tu mungkin kalau contoh tidak boleh kembali bekerja kepada pekerjaan asal pekerjaan asal. So ada juga beberapa latihan vocational yang mungkin kita boleh berikan kepada kita punya pencarum pekesor dari segi upskilling, reskilling, keadaan keupayaan dia tu tadi, dan seterusnya kita juga di bawah pekesor kita boleh kata memberi perlindungan ataupun memberi pembekalan dari sudut modifikasi. Sama ada modifikasi kenderaan ataupun di tempat kerja juga kita boleh berikan kepada kita punya pencarum pekesor di bawah program RTW. So dia secara holistik lah Cik Muiz, kita kata daripada awal kita masukkan kes dan program itu sampailah kembali bekerja, kita akan bantu sebaiknya. Okay. Dan seterusnya Cik Muiz, satu lagi saya mungkin kalau saya boleh kongsikan jugalah. Saya rasa kalau katalah sekiranya pekerja ni tersebut juga memerlukan pencarian pekerjaan, ya, pencarian pekerjaan lah macam saya cakap tadi, kalau sekiranya pekerja tu ada majikan, so mudah untuk kita berbincang dengan majikan yang sedia ada dia kan. Tapi kalau katalah majikan memberhentikan pekerja, ada banyak saya rasa isu yang mungkin akibat hilang upaya, telah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. So ini adalah salah satu lagi bantuan yang disediakan oleh Perkesor di bawah perkhidmatan pekerjaan. Di mana perkhidmatan pekerjaan ini kita berikan kepada kita punya pencarum Perkesor yang ingin mencari pekerjaan di majikan yang baru. So kita ada satu portal pekerjaan negara yang mana kita panggil My Future Jobs Portal. So My Future Jobs Portal ini juga adalah salah satu platform lah kepada kita punya pencarum Perkesor untuk membuat pencarian pekerjaan dan juga padanan kerja yang bersesuaian dengan keadaan keupayaan dia dari segi tahap pendidikan, latar belakang pendidikan dan sebagainya, dengan jenis-jenis jawatan kosong yang ditawarkan oleh pihak majikan. So kita berharap juga mungkin selepas ini lebih ramai lagi pesakit-pesakit khususnya kita punya pekerja yang mengidap SCI ataupun mengalami masalah spinal cord injury dan sebagainya tampil kepada kita untuk kita bantu di bawah Perkesor, di bawah program tertentu dan juga untuk pencarian pekerjaan yang bersesuaian dengan keadaan pesakit kita. Okay. Dan seperti yang dikongsikan juga di slide dekat sini, dia rentetan daripada PKP, daripada pandemik lah daripada COVID dan sebagainya. Kerajaan telah menyediakan satu platform untuk pemulih ataupun kita punya insentif kerajaan kepada mereka dari segi sudut pengambilan pekerja OKU dan juga peserta RTW yang di bawah dikenali sebagai pakej perlindungan rakyat dan pemulih ekonomi pemulih. Jadi ini juga adalah salah satu insentif yang sangat sebenarnya sangat bermanfaat, memberi manfaat kepada mereka khususnya golongan AKU untuk kembali semula bekerja, kerana sekiranya mereka dapat kembali semula bekerja, majikan akan mendapat insentif inilah kerana menggajikan mereka. So kita masih lagi ada tarikh tutup permohonan sehingga 31 Disember 2021, jadi boleh kepada mana-mana pencarum Perkesor yang berkelayakan untuk membuat permohonan di bawah insentif ini dan juga kemudahan-kemudahan lain yang disediakan oleh pihak Perkesor. Okay. Itu sahaja Encik Muiz. Okey, terima kasih atas penjelasan yang sangat panjang lebar dan saya rasa mencakupi semuanya lah daripada A sampai Z. Saya tak perlu bertanya soalan lagi ni. Cuma mungkin itulah saya nak respons kita daripada segi faedah yang kita tawarkan. Yang ditawarkan oleh RTW ni program tertentu ni sangat orang kata berfaedah lah. Jadi Perkesor, di pihak Perkesor bukan saja kita membayar pampasan, tetapi kita mementingkan orang kata pemulihan dan juga kembali bekerja tu. Seperti mana yang mungkin Cikgu Ghazali tadi pernah kongsi pada awal tadi, menerima pencen hilak sebanyak lebih kurang 700 ataupun 800 macam tu kan. Tapi kalau sekiranya Cikgu Ghazali orang kata berterima kasih lah dengan 800 pada masa itu dan tidak ada inisiatif untuk kembali bekerja dan sebagainya untuk mendapat pendapatan yang mungkin lebih daripada nilai 800 tersebut. Jadi Cikgu Ghazali mungkin sekarang ni masih lagi dengan 800 lah setiap bulan mendapat 800. Jadi kita akan membayar pencen ilak tu sehingga seumur hidup Cikgu Ghazali
Jadi orang kata apa, dengan program mungkin pada masa tersebut program Return to Work belum lagi bermula Puan Nadia kan. Jadi pada tahun 1990-an ataupun di awal tahun 2000 kita belum lagi ada program Return to Work. Jadi kita hanya bermula sekitar tahun 2007 kalau tak silap. Jadi inilah merupakan tahun ke-14 lah. Ulang tahun ke-14 program Return to Work. Jadi dengan faedah-faedah yang ditawarkan seperti mana yang Puan Nadia nyatakan tadi itu pada masa sekarang ini, jadi saya nampak mungkin pencarum-pencarum kita di luar sana akan mendapat lebih banyak faedah daripada Perkeso lah. Ya. Jadi mungkin Cikgu Ghazali ada apa-apa pesanan lah mungkin sebelum kita pergi kepada sesi mungkin soalan-soalan ataupun sesi Q&A lah daripada sesi forum kita ni. Mungkin Cikgu Ghazali ada apa-apa, saya lihat tadi daripada segi sokongan emosi ya. Mungkin pada peringkat awal dahulu selepas pada kemalangan contohnya. Adakah Cik Ghazali pernah berfikir tentang mungkin bagaimanakah saya hendak menjalani kehidupan selepas ini? Kan? Maksudnya dengan keadaan pada masa itu mungkin ialah adakah harapan lagikah untuk saya hidup dan sebagainya. Ada tak perasaan-perasaan macam tu Cik Ghazali? Mungkin boleh kongsikan dengan pihak pendengar kita pada petang ni. Subhanallah, alhamdulillah. Masa mula-mula saya sedar di katil hospital tu pun saya dah tak tentu arah dah rasa. Yalah, kaki tergantung, kepala ke bawah. Macam katil tu saya ingat kalau Dr. Teguh tak ayah kat sini dia faham lah apa maksud saya tu. Sebab untuk merawat SCI, peringkat awal dia akan rendahkan bahagian kepala dan tinggikan bahagian kaki. So 3 bulan tergantung dalam keadaan macam tu, memang Pak Cik Mu'in memang tak ada harapan nak hidup lah lepas ni kan. So perlahan-lahan doktor bagi macam-macam lah. Rawatan, pemulihan dengan fisioterapi apa semua. Saya, family saya menolak pembedahan, jadi saya tak buat pembedahan tulang belakang. Jadi tempoh 5 hingga 6 bulan tu saya hanya untuk fisioterapi dan rawatan bahagian saya yang cedera lah, kaki belakang. Selama 3 bulan tu saya dalam keadaan tu saya dah dapat backsore dekat bahagian tulang belakang yang cedera tu. Jadi memang yang tu yang saya rasa saya lama di hospital tu. Dan lagi satu, memang bila bersama dengan keluarga, dengan mak, dengan adik, bekas tunang waktu tu datang, so kita happy lah kan. Tapi bila diorang balik, memang sedih sangat lah kan. Sampai rasa nak bunuh diri pun ada waktu tu. Tinggal lagi mungkin berkat doa mak dengan ajaran ustaz, apa yang kita belajar kan. Jadi benda-benda tu menyelamatkan saya lah hari ni kan. Saya syukur banyak sangat lah apa yang saya dapat ini. Dan cuma saya nak maklum Cik Mu'in dan rakan-rakan. Mula-mula saya dapat pencen ilat tu 860. Mungkin diikut gross gaji saya last kan. Dan terakhir sebelum pencen ilat saya diberhentikan sementara sebab saya dah kembali bekerja, saya terima sebanyak RM1,006 macam tu lah, saya tak ingat lah. Dan masa jemaah doktor yang terakhir tu 2011 tak ingat saya, pihak Kesu maklum, Cik boleh buat kira, maknanya sebelum tarikh berpencen tu Cik nak pencen ilat balik ke ataupun pencen yang Cik akan terima selepas bersara. So saya tak kira lagi lah sebab lambat lagi nak bersara kan.
So tu je lah saya nak kongsikan. Terima kasih Cik. Okey, terima kasih banyak daripada Encik Ku Ghazali. Itulah yang kita mungkin perasaan itu, perasaan pada ketika kita mengalami hilang upaya pada masa itu mungkin pelbagai emosi yang yang akan mengganggu kita lah kalau kita tidak kuatkan semangat dan juga mungkin sokongan daripada family itu yang sangat penting cikgu. Jadi kalau keluarga tu sentiasa mengambil berat tentang kita, sentiasa bertanya khabar ke, kalau ialah sering melawat ke hospital dan sebagainya, masa tu kita merasa kekuatannya di situlah. Jadi itulah mungkin ini juga panduan lah kepada mungkin orang di luar sana kalau kalau ada yang mengalami kesakitan dan sebagainya. Itu yang kita ni orang Islam digalakkan untuk sering ziarah ziarah orang sakit, selain daripada kita mendapat pahala itu kita juga memberikan sokongan kepada dia. Tapi ialah dalam tempoh PKP ni tak boleh nak ziarah hospital kan. Hospital nak masuk pun tak boleh, tak lepas kan. Jadi kita berdoa ajalah daripada jauh. Tapi insya-Allah di masa akan datang kita harapkan itulah kalau ada kita dengar saudara mara kita yang di dalam musibah dan sebagainya, eloklah kita sentiasa memberi sokongan, kepada dia. Itu salah satu daripada kekuatan untuk kita bangkit daripada kecederaan ataupun kesakitan emosi yang kita alami lah. Jadi Puan Nadia mungkin ada apa-apa respon kepada sesi kita pada petang ni, mungkin ada tambahan perkara lain yang Puan Nadia ingin sampaikan. Okey Encik Muiz. Sebenarnya mungkin saya respon sikit lah daripada pengalaman Encik Ghazali tadi kan. Bila Encik Ghazali cerita mungkin awal-awal tu rasa macam yalah kita tidak merasainya kan, tapi mungkin yang mengalami je sahaja tahulah bagaimana rasa dan sebagainya kan. Dan of course begitu juga dengan apa kami di Return to Work alami lah ya, bila kita menghadapi ataupun menguruskan mereka yang hilang upaya ni, pelbagai emosi, pelbagai dari segi mungkin jelah perasaan tidak percaya, marah dan sebagainya, of course akan ada saya rasa bila di awal tu bila kita mengalami hilang upaya dan sebagainya. So dari situ yang sebenarnya kekuatan itu datang bila, dan contoh macam Cik Ghazali sendiri boleh bangkit daripada dugaan yang diterima dan sebagainya. So tanyalah kepada Encik Ghazali kan. So saya harap mungkin kisah Cik Ghazali ni boleh jadi inspirasi lah kepada, especially kepada semua peserta-peserta RTW Perkeso kita sendirilah, sebab di bawah Perkeso, di bawah proses untuk Return to Work, kita bukan sahaja aim kita untuk kembali bekerja, tapi kita nak mengharapkan seseorang yang hilang upaya itu juga mendapat dipulihkan lebih baik dari sudut kefungsian diri, dari sudut keyakinan diri, dari sudut motivasi dan sebagainya, boleh kembali semula kepada masyarakat dan sebagainya. Right? So itu yang kita buat di bawah Perkeso inilah. Dan pada masa yang sama, kalau contoh mungkin kita boleh kongsikan jugalah ya Encik Muiz ya, di bawah Perkeso juga kita selain daripada pengurusan hilang upaya, sokongan psikologi juga adalah sangat penting kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun mereka yang hilang upaya dan sebagainya. Kerana kadang-kadang bila kita tahu seseorang itu dalam proses nak dipulihkan dan sebagainya, kadang-kadang dia ada juga, saya rasalah Cikgu Ghazali kan, dia ada naik turunnya juga semangat tu kan, betul. Bila kadang mungkin ada masa bila di tempat pemulihan dan sebagainya, kita akan rasa di tempat yang yang ada good support, kumpulan sokongan yang kuat dan sebagainya, kita akan rasa lebih selesa, lebih positif, lebih tinggi. So kadang-kadang isunya apabila akan timbul, contoh kalau kata kita ni dah kembali ke rumah ataupun kembali ke tempat kerja yang di mana sokongan tu kurang. Ya, sokongan tu kurang dan sebagainya yang menyebabkan mungkin kita punya motivasi tu berkurang semula. So itu yang mana mungkin kita di bawah Perkeso ini kita akan buat pemantauan. Ya, dari masa ke masa kita akan menghubungi kita punya pencarum Perkeso yang di bawah program Return to Work dan sebagainya, untuk kita juga buat follow up dengan pihak majikan dan sebagainya untuk kita pastikan pekerja yang kita bantu ini dapat terus, bukan sahaja dapat kembali bekerja dan juga dapat terus kekal bekerja. Ya. Dan satu lagi mungkin yang isu yang tadi saya rasa Cik Ghazali ada maklumkan tentang pencik ilat tadi tu kan.
pencet ilat digantung dan sebagainya, of course memang di bawah perkeso dan sekiranya telah kembali bekerja, disahkan keilatan dan memperoleh pendapatan melebihi 1/3 daripada gaji purata seluruh keilatan, pencet ilat akan digantung serta dinilai semulalah dari segi status keilatan tersebut. Dan kalau contoh akan datang sekiranya keadaan kesihatan tu semakin merosot sehingga menyebabkan tidak boleh bekerja ataupun tidak boleh memperoleh pendapatan pencet ilat semula, memperoleh pendapatan, so pencet ilat tu akan diberi semulalah kepada kita punya pencarum. Tapi sebenarnya apa yang kita nak lihat ni adalah based dalam sudut jangka masa panjang ya, manfaat jangka masa panjang yang boleh diperolehi sekiranya pekerja itu masih lagi ada potensi dan masih lagi boleh bekerja semula tanpa bergantung kepada pencet ilat semata-mata. Kerana saya tahu pencet ilat sahaja kalau kita depends pada pencet ilat amat sedikit ya. Sebab kita punya apa yang kita berikan di bawah pencet ilat hanyalah dalam 50 to 65% sahaja daripada gaji yang terdahulu. So kalau biasa kita dapat 100%, kita hanya dapat 50 to 65% sahaja. So that's why yang bawah program tentu ni kita nak bantu lebih lagi supaya bukan sahaja kita dapat mengembalikan pendapatan ataupun menggantikan pendapatan yang hilang dahulu, pada masa yang sama sekiranya kita kembali bekerja, kembali kepada masyarakat, pulih sebaik je dan sebagainya, dilebih lagi yang kita akan dapat dari sudut mungkin motivasi tu tadi, keyakinan diri, kita dapat bergaul semula dengan rakan-rakan dan sebagainya. So sebenarnya aspek sudut positif tu kita harapkan lebih lagi daripada ketidakupayaan yang mungkin boleh menyebabkan tidak boleh bekerja dan sebagainya. Alright, so saya rasa itu sahajalah kot Cik Muiz. Suka saya sentuh jugalah tagline Perkeso ataupun RTW, kita look at the ability and not disability. Dan of course, we care, we manage. Kita harapkan kita dapat bantu lebih ramai lagi pencarum-pencarum Perkeso, khususnya di bawah program Return to Work ni untuk dipulihkan dan kembali semula bekerja. Terima kasih banyak kepada Puan Nurul Nadia dan juga Cikgu Ghazali. Saya pun dah dapat cue ni daripada urus dia. So kata apa, sesi kita dah sepatutnya dah tamat. So kita kena tamatkan untuk memberi laluan kepada sesi yang lebih menarik lagi pada slot yang kedua ini. Jadi saya nak ambil kesempatan inilah untuk promosi sedikit saya punya tele sokongan emosi Perkeso kita di bawah sokongan Return to Work juga, di mana kita juga menyediakan talian bantuan tele-counselling kepada pencarum-pencarum kita yang mungkin memerlukan sokongan emosi dan juga psikologi lah. Jadi mereka boleh hubungi kita 5 hari seminggu dari jam 8 pagi sehingga 5 petang. Jadi nombornya 809151345144 ataupun 5445. Tak apalah, nanti mungkin boleh tengok poster kita di FB Return to Work pada mereka-mereka di luar sana. Boleh melihat di FB Return to Work. Kita ada keluarkan poster di sana. So dengan itu saya rasa saya tidak ada apa lagi yang akan nak dinyatakan. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada panel-panel kita yang hebat pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Nurul Nadia selaku Ketua Negeri Return to Work Pejabat KL kita, dan juga Encikku Ghazali yang sudi berkongsi pengalaman pahit, suka duka beliau, sehinggalah beliau menjadi seorang inspirasi kepada kepada peserta program kita pada petang ini lah. Jadi dengan itu saya mohon maaf lah sekiranya saya terkasar bahasa ataupun terlebih mengambil masa dan sebagainya. Jadi saya harap perkongsian kita pada petang ini bermanfaat dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis kita Encik Mustaqim untuk slot yang seterusnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Muiz. Baiklah. Terima kasih banyak kepada moderator dan panel jemputan kita untuk slot forum yang pertama, iaitu Encik Abdul Muiz, Encikku Ghazali dan Puan Nurul Nadia, di atas perkongsian yang sangat informatif dan bermanfaat kepada semua peserta pada petang ini. Baiklah, seterusnya kita akan terus ke slot forum yang kedua,
Tema slot forum kedua ini ialah kami prihatin kepentingan rawatan dan pemulihan intensif untuk kembali bekerja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan panel moderator kita yang kedua pula, iaitu Puan Rosmawati binti Mat, Ketua Cawangan Return to Work Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Utara Malaysia dalam bidang Master in Occupational Safety and Health Management. Beliau juga seorang Certified Disability Management Professional CDMP yang bertauliah daripada National Institute of Disability Management and Research NIDMA Canada, dan beliau juga mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam disability management. Kini beliau adalah seorang Ketua Cawangan Return to Work Perkeso. Saya kira panel moderator kita telah bersedia ya. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Rosmawati binti Mat untuk mengendalikan forum yang kedua. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Mustaqim atas pengenalan tadi. Tak ada hebatnya berbanding dengan kita punya panel yang lagi hebat, dua orang panel kita yang akan bersama kita dalam tempoh sejam ni. Yang pertama, panel kita yang ni ramai yang kenal, even tadi Cikgu Ghazali pun kenal, adalah Datin Paduka Dr. Tunku Nur Takyah Tunku Zubir. So sedikit latar belakang Datin Paduka Doktor. Actually kita dah bekerjasama dengan doktor ni dah lama dah, dari kita start program tentu lagi banyak menyokong kita. Sihat ya doktor ya? Alhamdulillah sihat. Thank you. Ya. So sedikit pengenalan tentang diri doktor yang maybe peserta ingin tahu pada hari ini. Datin Paduka berasal daripada Batu Gajah, Perak. Dia orang Perak, sekarang merupakan pakar perunding perubatan pemulihan di Hospital Gleneagles Kuala Lumpur. Dari segi qualification, mempunyai Bachelor of Medicine and Surgery dari University of Malaya pada tahun 1988, dan certification lain adalah dari Royal College of Physicians United Kingdom, dan juga ada diploma in Medical Rehab pada tahun 1993. Ada diploma in Gait Analysis University of, susah nak sebut ni doktor, University Strathclyde. Glasgow pada tahun 2000, dan Certified SSI Specialist pada tahun 2004. Dan doktor dah berada dalam bidang rehab ni dah lama, selama 30 tahun. So kita boleh bayangkan experience yang banyak yang doktor telah bagi rawatan kepada pasien, dan doktor juga selalunya akan refer pada kita kes-kes yang dirasakan berpotensi untuk kembali semula bekerja, ataupun kalau tak boleh balik bekerja, apakah benefit-benefit yang boleh disediakan oleh Perkeso kepada pesakit yang dirawat. So untuk dalam tempoh 30 minit doktor, kita bagi doktor, saya rasa tangan doktor maybe akan menyentuh tentang kecederaan ACI ni, apa sebenarnya, adakah kecederaan ni boleh sembuh, tak boleh sembuh, dan seterusnya apakah kepentingan pesakit ACI ini mendapatkan rawatan secara segera, bagaimana rawatan pemulihan kecederaan diberikan, dan bagaimana dapat bantu mereka untuk meneruskan kehidupan atau bekerja. Itulah yang paling penting yang kita nak sentuh pada petang ni doktor. So saya serahkan kepada doktor untuk taklimat dan presentation seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar ke suara saya? Boleh? Boleh doktor. Okey. Puan Aliza akan tolong I punya slide. Okey. Jadi mula-mula saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pengurusi majlis Cik Mustaqim, dan juga moderator kita Puan Rosmawati yang selalu saya kacau sebab dia punya pengetahuan dan kontak dia banyak, dah sangat, betul lah macam Cik Mustaqim kata, sangat luar biasa. Jadi saya apa-apa saya boleh tanya dan dia boleh membantu, sebab memang saya rasa untuk sesiapa yang mengendali atau menghadapi working as a team memang sangat crucial. Okay. Next slide please. Okay. Ada dua kali suara saya bergaul ke? Ada macam ada info sikit. Oh, nanti saya tanya staff bergaul ke? Ya betul.
Mula-mula tadi okey. Saya minta maaf, saya ni saya minta orang tu. It's my voice. Minta maaf. Tadi okey. Kalau okey, maybe we'll still check yang digikan. Hello? Still bergabung? Still ada. Sorry, minta maaf. Saya tak suka pakai komputer.